Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamullahi alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah saya akan membentangkan berkenaan dengan penelitian kajian kami iaitu penyusuan anak oleh wanita yang belum berkahwin, satu penelitian. Okey. Tim kajian kami adalah saya sendiri, Muhammad Khairul Anwar bin Ismail, Dr. Nuraini Junub, Zanirah Mustafa alias Busu, Nurul Izzah Nur Zainan, Nurul Hidayah Awang alias Abdul Rahman, merupakan staf di Akademi Pengajian Islam Kontemporari ASIS UiTM Cawangan Kelantan. Sebagaimana kita sedia maklum, Islam merupakan satu agama yang syumul, iaitu meliputi seluruh aspek kehidupan. Okay. Semenjak kita lahir sampailah kita wafat. Antaranya hak-hak yang perlu disempurnakan oleh ibu bapa ke atas anak-anaknya. Okay. Iaitu hak penyusuan, penjagaan, tempat tinggal, pendidikan dan juga memberi contoh taulan yang baik. Namun, dewasa ini kita dapati terdapat segelintir dalam kalangan masyarakat kita mengambil anak angkat dalam kalangan wanita yang tidak berkahwin. Okey. Dengan adanya teknologi kecanggihan perubatan sekarang, maka wanita bujang ini tidak memiliki suami pun mampu untuk mengeluarkan bayi dan menyusukan bayi angkatnya. Diteliti kajian literatur, antaranya adalah kajian Al-Mawardi yang mendapati bahawa penyusuan itu merupakan satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh seorang ibu pada anaknya. Menurut jumhur fuqaha, ia merupakan satu suruhan yang sunat, bukanlah wajib. Manakala kajian Siti Maryam Zila dan Siti Suhaila 2021 mendapati bahawa memelihara anak angkat dan menyusukannya untuk menjadikan anak angkat mahram adalah satu perkara yang sangat mulia dan dianjurkan oleh Islam. Di kajian Rafidah, Najah dan juga Latifah 2022 pula mendapati bahawa dalam konteks sejarah Islam, ia merupakan satu kebiasaan masyarakat Arab untuk mengambil anak angkat. Dan ada kes dalam kalangan sejarah umat Islam yang mana perkahwinan itu terpaksa dibubarkan disebabkan oleh berlakunya perkahwinan sesama susuan mahram itu. Berbeza kajian yang kami jalankan, kita memfokuskan kepada perbincangan kupasan berkaitan dengan penyusuan kanak-kanak oleh wanita yang belum berkahwin dari sudut syariat, perubatan serta kesannya terhadap pembangunan kekeluargaan. Kajian yang kita jalankan memfokuskan kepada nak tahu dan nak kaji tentang penyusuan kanak-kanak oleh wanita yang belum berkahwin dari sudut syariat, perubatan serta kesannya terhadap pembangunan institusi kekeluargaan. Manakala metodologi kajian ini bersifat kualitatif, menggunakan metod induktif untuk mendapatkan kesimpulan mengenai suatu objektif yang kita tetapkan. Terminologi penyusuan dari sudut bahasa berasal daripada kata Arab iaitu ar-radha'ah yang bererti menghisap susu daripada badan dada wanita. Dari sudut istilah ialah merupakan sampainya susu perempuan ke perut bayi dalam proses penghisapan susu itu dengan syarat-syarat yang tertentu. Manakala hukum penyusuan, kalau kita lihat, adalah wajib secara hukumnya ibu itu menyusukan anak sebaik sahaja melahirkan anaknya. Dari sudut kehakiman pula, kita dapati berbeza pendapat dari sudut pandangan ulama. Al-Imam Malik mewajibkan penyusuan ini sebagaimana wajib dalam sudut keagamaan. Sekiranya enggan, maka hakim qadi boleh memaksanya. Manakala mazhab Hanafi pula, ibu tidak wajib menyusukan anak dari sudut kehakiman sekalipun wajib dari sudut keagamaan. Manakala dari sudut tempoh penyusuan pula, tidak diwajibkan sampai 2 tahun kerana anak itu boleh diceraikan susunya sebelum tempoh umur 2 tahun. Kerana itu, kalau kita lihat dari sudut penyusuan oleh wanita yang belum berkahwin pula, antara syarat-syarat
penyusuan itu sendiri secara umumnya pertamanya mestilah seorang wanita. Imam mazhab Syafi'i menetapkan syarat sampai umur haid. Okey. Mazhab Maliki dan Hanafi pula berbeza menetapkan syarat tidak menetapkan umur, manakala mazhab Hambali pula menetapkan syarat mestilah wanita itu telah pun berkahwin ataupun janda. Okey. Dan manakala jumhur ulama pula, okey, semua perempuan yang boleh mengeluarkan air susunya, okey, maka boleh dikira untuk penyusuan. Tak kira sama ada dewasa ke belum, haid ke tidak, berkahwin ke belum, maka dari sudut jumhur ulama dibolehkan. So dapat kita simpulkan syarat membolehkan wanita bujang yang belum berkahwin untuk menyusukan anak dengan tujuan mengambil anak angkat untuk dijadikan anak susuan. Manakala kalau kita tengok pula dari sudut beberapa perkara, iaitu hukum berkaitan dengan menggunakan suntikan atau ubat untuk merangsang pengeluaran susu badan wanita, Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan ke-96 menggariskan dua syarat. Yang pertama, mestilah wanita itu tidak termasuk wanita yang melalui pertukaran jantina dan wanita itu telah balik. Manakala dari sudut syarat untuk menggunakan alat sokongan atau bantuan sebagai kaedah menyusukan bayi, maka muzakarah memutuskan bayi tersebut sah bila mana memenuhi tiga syarat berikut. Yang pertama, mestilah bilangan susuan itu hendaklah 5 kali penyusuan. Yang kedua, susu yang dihisap mestilah sampai ke perut bayi. Dan yang ketiga, bayi itu tak lebih daripada umur 2 tahun dalam kira bulan Qamariah. Okey, seterusnya kita lihat kepada aspek perubatan dalam konteks penyusuan. Kalau kita lihat ada dua kaedah, iaitu yang pertama kaedah untuk mengeluarkan susu oleh wanita yang berkahwin melalui kaedah pil, iaitu melalui pengeluaran hormon prolaktin yang mana untuk menghasilkan susu sementara, dan hormon oksitosin yang untuk meriliskan susu ibu. Manakala kaedah yang kedua adalah kaedah rangsangan yang kita sebut adalah penyusuan secara paksaan, yang mana satu tiub kecil dimasukkan ke dalam botol yang ada susu formula, kemudian ditampal pada susu ibu. Seterusnya bayi menghisap susu ibu itu akan terus menghisap tiub itu seperti mana dia menyedut minuman. Okey, apa yang timbul adalah persoalan, adakah susu yang dihasilkan dengan kaedah rangsangan ataupun pil itu sama dengan susu yang semula jadi yang dihasilkan oleh ibu mengandung dan melahirkan anak. So, Dr. R. Kleinman 1980 mendapati nilai kepekatan protein susu itu adalah kurang berbanding dengan susu yang dihasilkan oleh ibu, manakala Siti Nurjinah Muin 1995 mendapati hanya 80% sama, dan Siti Nurjinah juga mendapati kolesterol yang ada dalam susu itu hanya boleh dihasilkan oleh ibu yang hamil dan melahirkan bayi sahaja, yang mana sejenis cecair yang berwarna kuning yang mana dihasilkan di peringkat akhir kehamilan, yang mana ianya mempunyai penahanan antibodi membantu bayi dan mustahak kepada bayi. Okey, manakala terakhir kita lihat apa kesan terhadap pembangunan institusi kekeluargaan. Yang pertama, hasrat ingin mendirikan rumah tangga bagi wanita yang belum berkahwin akan terkubur sebab dah ada anak, belum ada suami. Yang kedua, peranan ibu bapa akan dilupakan. Dan yang ketiga, fenomena perkahwinan sesama muhrim tak mustahil akan berleluasa pada masa akan datang, sebabnya menyusukan anak tersebut tidak betul-betul kena ahli keluarga. Dan Imam Ghazali waktu kecil pernah dikorek mulut oleh ayahnya sebab tak tahu wanita yang menyusukannya itu asal usul dan tanpa izin oleh kedua orang tuanya. Apa yang kita dapat simpulkan, syarak membolehkan wanita bujang yang belum berkahwin menyusukan anak. Manakala dari sudut perubatan model, boleh kita simpulkan, tak sama susu yang dikeluarkan oleh wanita yang menghamil dan melahirkan dengan yang wanita bujang. Dan seterusnya, kesan yang kita dapat ambil adalah tiga. Yang pertama, menyebabkan berlakunya perkahwinan secara muhrim, menghilangkan tanggungjawab dan peranan ibu bapa, serta yang ketiga, menyebabkan terbentuknya institusi kekeluargaan. Sekiranya berlakunya hal sedemikian, maka ia akan mendatangkan mafsadah lagi besar daripada maslahah. Wallahu ta'ala alam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatuhu wabarakatuh.